Assalamualaikum. Alhamdulillah kita jumpa lagi. Okey. Apa khabar semua? Ustazah harap semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat. Okey. Untuk kali ini kita akan belajar pelajaran Jawi. Okey, pertama kalinya lah kita jumpa untuk pelajaran Jawi bersama Ustazah. Okey, untuk seterusnya kita nak tengok apa pelajaran yang akan kita belajar. Okey, ini adalah kandungan bagi pelajaran pertama yang awak akan belajar. Untuk tajuk pertama iaitu kata yang menggunakan imbuhan ain. Okey, ada 3 unit kat situ. Nanti kita akan belajar. Kemudian, okey. Sekarang ni awak kena tahu kita sedang belajar berkenaan imbuhan ain. Jadi, Ustazah nak awak cari dalam dekat skrin ni ataupun awak boleh rujuk dalam buku teks awak yang mana awak kena cari perkataan yang mengandungi imbuhan ain. Okey. Pertama, awak kena cari apa dia? Ada berapa banyak dekat situ? Okey. Kita cari sama-sama. Ada berapa kat situ? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, ada 6 kotak dekat situ. Kena cari apa perkataan yang mengandungi imbuhan ain. Okey, yang pertama perkataan apa? Yang pertama adalah perkataan peraturan. Tu peraturan. Ada imbuhan ain di akhirnya tu. Kemudian seterusnya adalah perkataan di perpustakaan. Di perpustakaan tu pun ada juga imbuhan ain akhir dia. Seterusnya, perkataan apa? Ya, perkataan bacaan. Perkataan bacaan tu imbuhan ain juga di akhir dia. Seterusnya, perkataan rujukan. Ya, perkataan rujukan tu pun berakhir dengan imbuhan akhiran ain. Lagi, perkataan kehadiran. Kehadiran berakhir juga dengan imbuhan ain. Seterusnya, pinjaman. Pinjaman tu berakhir juga dengan imbuhan ain. Akhir sekali perkataan apa? Mingguan. Okey. Ada 7 perkataan di situ. Yang pertama, peraturan. Kedua, di perpustakaan. Ketiga, bacaan. Keempat, rujukan. Kelima, kehadiran. Keenam, pinjaman. Ketujuh, mingguan. Minta maaf. Salah pula. Okey. Seterusnya, kita tengok cara untuk menulis imbuhan ain. Dalam tulisan Jawi mempunyai 3 cara. Pertama adalah imbuhan ain ditulis dengan huruf nun. Ya, imbuhan ain ditulis dengan huruf nun sahaja. Kemudian yang kedua, imbuhan ain ditulis dengan huruf alif nun. Itu yang kedua, imbuhan ain ditulis dengan huruf alif nun. Sebelum tadi huruf nun sahaja. Jadi yang kedua caranya adalah imbuhan ain ditulis dengan huruf alif nun. Dan ketiga, imbuhan ain ditulis dengan huruf hamzah nun. Okey. Ada 3 cara iaitu nun, alif nun, hamzah nun. Baik. Ni kita tengok cara untuk mengeja kata yang menggunakan imbuhan ain dengan huruf nun. Okey. Kita fokuskan pada tajuk yang pertama ini, mengeja kata yang menggunakan imbuhan ain dengan huruf nun. Okey, kita tengok contoh di skrin. Yang pertama adalah tarian. Perkataan tarian yang sudah mempunyai perkataan yang berakhir dengan imbuhan ain. Jadi tarian. Tarian kata dasarnya adalah tari. Okey. Tarian kata dasarnya adalah tari. Kemudian buaian. Kata dasarnya adalah buai. Okey.
Buaian, kata dasarnya adalah buai. Seterusnya, perkataan masakan. Perkataan masakan, kata dasarnya adalah masak. Okey. Seterusnya, perkataan rakaman. Perkataan rakaman, kata dasarnya adalah rakam. Untuk seterusnya, perkataan rawatan. Perkataan rawatan, apa kata dasarnya? Kata dasarnya adalah rawat. Okey. Rawatan, kata dasarnya adalah rawat. Seterusnya, perkataan tulisan. Tulisan, kata dasarnya adalah tulis. Ya, betul. Pandai pun. Cara untuk menulis imbuhan an menggunakan huruf nun sahaja, dia ada dua cara. Yang pertama adalah kita kena tengok kata dasar yang berakhir dengan huruf ya. Okey. Kata dasar yang berakhir dengan huruf ya. Kata dasar yang berakhir dengan huruf ya. Huruf ya tu dalam rumi adalah huruf apa? Huruf ya yang dalam rumi adalah huruf I. Okey. Huruf ya kalau dalam rumi adalah huruf I. Jadi, bila perkataan tu kata dasarnya berakhir dengan huruf ya, maka boleh menggunakan huruf nun sahaja. Ya. Imbuhan an pada kata dasar yang berakhir dengan huruf ya hendaklah ditulis dengan huruf nun sahaja. Jadi, kita tengok contoh-contohnya. Nak bagi awak boleh nampak dengan jelas perkataan tu boleh guna huruf nun ataupun tidak. Okey. Perkataan yang pertama adalah puji. Kata dasar puji. Puji, tengok. Dia berakhir dengan huruf I kan dalam rumi. Jadi, puji, jawi ejaan dia pawau jim ya. Pawau jim ya. Okey. Berakhir dengan huruf ya. Bila berakhir dengan huruf ya, boleh tambah nun sahaja untuk imbuhan an. Okey, tambah nun jadi pujian. Okey. Puji, kita tengok kata dasarnya berakhir dengan huruf ya, kita tambahkan imbuhan an jadi pujian. Seterusnya, tari. Tari dalam jawi, ta alif ro ya. Berakhir dengan huruf ya. Jadi, kita boleh tambah nun sahaja. Jadi, bila tambah imbuhan, jadi tarian. Seterusnya, belai. Belai, ba lam alif ya. Belai berakhir dengan huruf ya. Kata dasar yang berakhir dengan huruf ya. Jadi kita nak tambahkan imbuhan an. Jadi kita hanya tambah huruf nun. Terjadilah perkataan belayan. Seterusnya, perkataan pakai. Perkataan pakai untuk jawi kita eja dia pa alif kaf alif ya. Pa alif kaf alif ya. Kata dasar yang berakhir dengan huruf ya. Maka kita boleh menggunakan imbuhan an nun sahaja. Jadi bila digabungkan jadi pakaian. Okey. Itu hasilnya. Itu contoh kata dasar yang berakhir dengan huruf ya. Kalau perkataan tu dia berakhir dengan huruf ya, maka awak boleh menggunakan imbuhan an menggunakan huruf nun sahaja. Seterusnya kita tengok
Baik, seterusnya sebelum tadi kita dah tengok imbuhan an menggunakan huruf nun yang kata dasar ni yang berakhir dengan huruf ya. Okey, yang ini kata dasar yang berakhir dengan suku kata tertutup. Tahu tak apa dia suku kata tertutup? Suku kata tertutup ialah huruf akhirnya adalah huruf konsonan. Tahu tak tu apa huruf konsonan? Huruf konsonan ialah huruf selain huruf vokal. Selain huruf vokal lah, maknanya huruf ba, ta, sa, jim, ha, ho, yang selain lagi. Banyak lagi huruf konsonan. Baik, kita tengok contoh untuk kata dasar yang berakhir dengan suku kata tertutup menggunakan imbuhan an nun. Okey, yang pertama adalah perkataan sukat. Sukat bila dieja dalam jawi sin, waw, kaf, ta. Okey, perkataan yang berakhir dengan huruf konsonan, bukan huruf vokal alif atau waw. Okey, dia berakhir dengan huruf konsonan iaitu ta. Jadi kita boleh tambahkan imbuhan an menggunakan huruf nun sahaja. Jadi bila dah tambah imbuhan an tu, jadi sukatan. Okey. Seterusnya perkataan tapis. Perkataan tapis bila kita nak eja dalam jawi, ta, alif, pa, ya, sin. Okey. Berakhir dengan huruf konsonan, boleh tambah huruf nun untuk imbuhan an. Jadi bila digabungkan, tapisan. Okay. Seterusnya perkataan sebut. Perkataan sebut bila dieja dalam jawi, sin, ba, waw, ta. Okay. Ta adalah huruf konsonan, jadi kita boleh tambah imbuhan an dia huruf nun sahaja. Jadi bila digabungkan, sebutan. Okay. Akhir sekali perkataan ikhlas. Ikhlas bila dijawikan alif, ha, lam, alif, sad. Sad adalah huruf konsonan, jadi kita boleh tambahkan imbuhan an nun sahaja. Jadi hasilnya adalah keikhlasan. Okey, di situ ada imbuhan ke dengan an. Jadi kita nak fokus pada imbuhan an, di hujung tu kita tambah huruf nun sahaja. Alhamdulillah, selesai juga pembelajaran kita hari ini. Jadi Ustazah nak ingatkan awak semula, imbuhan an menggunakan huruf nun sahaja ada dua keadaan sahaja, iaitu perkataan itu berakhir dengan huruf ya dan juga perkataan itu kata dasarnya yang berakhir dengan huruf konsonan. Jadi kena ingat imbuhan an yang menggunakan nun sahaja ada dua, berakhir dengan huruf ya ataupun huruf-huruf konsonan. Jadi Ustazah harap awak faham dan dapat buat latihan yang Ustazah berikan nanti. Jadi bila dah siap, tolong hantar pada Ustazah ya. Okey, terima kasih mengikuti kelas ini dan kita jumpa lain masa. Assalamualaikum.